A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi, semasa solat Jumaat pada hari ini, saya mendengar khutbah Jumaat yang disampaikan oleh wakil daripada haluan berkenaan dengan perkembangan semasa di Palestin, dan khutbah Jumaat secara langsung menyentuh berkenaan dengan isu Palestin, perkembangan terkini, untuk menimbulkan kesedaran di kalangan hadirin supaya isu Palestin ini terus mendapat perhatian dan keutamaan. Semasa mendengar khutbah yang disampaikan tadi, apa yang saya fikirkan ialah berkemungkinan ada satu soalan yang paling sulit untuk diselesaikan, yang wujud di dalam fikiran setengah ahli masyarakat kita, ialah di mana pentingnya isu Palestin ini kepada kita. Kenapa kita nak sibuk-sibuk tentang isu Palestin? Saya bukan berburuk sangka, tetapi merasakan bahawa berkemungkinan mindset yang seperti itu semakin melebar, dan soalan ini sukar untuk diselesaikan. Dan kalau ia tidak diselesaikan, segala fakta yang dibentangkan oleh penceramah tentang perkembangan terkini Palestin tidak menarik sebarang perhatian. Kerana kalau seseorang itu tidak dapat merasakan topik itu berkenaan dengan diri dia, maka dia tidak akan memberikan perhatian dan kerjasama, sama ada untuk solat hajat ataupun untuk sumbangan derma, apatah lagi untuk tolong mewawarkan pula kepada orang lain. Tetapi kita harus kembali ingat, ya, saya teringat kepada apa yang diungkapkan oleh Edward Said, seorang pengkaji khususnya berkenaan dengan isu-isu Palestin, di dalam bukunya Covering Islam. Bagaimana Edward Said telah menyentuh bahawa media telah memainkan peranan secara berstruktur. Bagaimana melaporkan tentang isu Palestin ini dilakukan dengan menggunakan terma-terma yang selektif, bermula daripada tahun 1950-an, 60-an, 70-an, yang mana pada ketika itu media-media semasa melaporkan isu Palestin, mereka menggunakan terma Palestin sebagai umat Islam. Ya, tetapi kemudiannya bila masuk ke dekad yang berikutnya, perkataan yang dipakai adalah bukan lagi umat Islam tetapi sebagai dunia Arab. Kemudian bila masuk pula kepada tahun 1990-an, ianya dikecilkan lagi kepada isu Palestin, dan apabila masuk kepada tahun 2000 ke atas sampai kepada sekarang, media-media melaporkan tentang perkembangan yang berlaku di Palestin itu dengan menggunakan terma-terma seperti West Bank, Jericho ataupun Jerusalem, dan juga Gaza sebagai contohnya. Kalau kita perhatikan kepada pattern ini, kita akan nampak bahawa pemilihan perkataan itu dilakukan secara selektif dengan tujuan untuk membentuk attachment ataupun untuk detach umat Islam daripada isu Palestin. Semasa laporan menyebut ia sebagai isu umat Islam, maka umat Islam sama ada di Indonesia ataupun umat Islam yang berada di Senegal ataupun yang berada di Kanada merasakan bahawa apa yang berlaku di Palestin itu adalah urusan mereka. Dan apabila ia dikecilkan kepada laporan-laporan secara subconscious, ya, dilaporkan sebagai isu Arab, maka dia dirasakan sebagai isu orang Arab. Orang Turki yang dekat berjiran dengan Palestin mungkin hilang attachment dengan isu Palestin, apatah lagi kita yang berada di Nusantara. Kemudian ianya dikecilkan lagi kepada isu Palestin, sehingga orang Arab di Arab Saudi, orang Arab di negara Teluk, di Kuwait contohnya, detach daripada isu Palestin. Dan apabila ianya dikecilkan kepada isu Gaza, Jerusalem dan sebagainya, maka ianya semakin kecil dan perhatian masyarakat dunia kepada isu Palestin semakin merosot. Dan ini dilakukan secara berstruktur dengan nasihat yang diberikan oleh kelompok orientalis, khususnya neokonservatism yang berada di Amerika Syarikat, yang memberikan idea-idea seperti ini untuk membentuk public opinion. Kenapa persoalan ini penting? Kita sudah tentu Allah SWT menyebut di dalam surah Al-Isra, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati persekitarannya
untuk kami perlihatkan melalui peristiwa itu tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar, lagi maha melihat dan memerhatikan kehidupan kita. Isra' wal Mi'raj tidak dapat dipisahkan daripada isu Palestin. Dan Palestin diungkapkan dalam ayat ini sebagai alladzi barakna haulah, yang kami berkati persekitarannya. Para ulama secara ringkasnya memahami bahawa yang dimaksudkan dengan persekitarannya itu merangkumi bumi Syam, iaitu yang pada hari ininya merangkumi Jordan, Syria, Lebanon, Palestin itu sendiri, sebahagian daripada utara Arab Saudi dan kawasan-kawasan sekitarnya. Keberkatan bumi Palestin ini ada banyak, tetapi satu daripada keberkatan yang penting ialah centrality of Palestin, ya, markaziyatul Palestin, ya, fil alam, di dalam kehidupan manusia sejagat. Sesiapa sahaja yang menguasai Palestin, maka dia menjadi kuasa dunia. Kita perhatikan daripada perjalanan sejarah. Ketika Parsi menguasai Palestin, Parsi kuasa dunia. Ketika mana Rom, Byzantine menguasai Palestin, maka mereka mengambil giliran menjadi kuasa dunia. Ketika Umar Al-Khattab menjadikan Palestin kembali sebagai sebahagian daripada wilayah Tauhid umat Islam, maka kuasa Islam bukan lagi kuasa di semenanjung tanah Arab, tapi dia menjadi kuasa besar dunia. Kejatuhan Parsi, Cyprus menjadi sebahagian daripada Islam dan sebagainya di era itu. Ketika mana tentera salib menjajah Palestin, maka mereka menjadi kuasa besar dunia. Apabila wilayah Osmaniyah menjadikan Palestin sebagai sebahagian daripada wilayah mereka, mereka menjadi khilafah dalam penakrifan yang tidak saya perincikan, tapi maknanya dia menjadi kuasa besar dunia. Dan pada hari ini apabila orang Yahudi menguasai bumi Palestin, maka Yahudi menjadi kuasa besar dunia. Maknanya kalau kita ingin tahu apa yang sedang berlaku di dunia secara umumnya, kita perhatikan apa yang sedang terjadi di Palestin. Siapa yang menguasai Palestin, maka itulah kuasa dunia. Artinya, selagi umat Islam tidak berjaya untuk mengembalikan kemurnian dan kesucian Palestin dan memberikan jaminan keadilan kepada orang-orang Nasrani ataupun sesiapa sahaja yang menghuni bumi Palestin di bawah pentadbiran Islam, maknanya umat Islam seluruh dunia berada dalam keadaan yang lemah. Kerana itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, ayat yang saya bacakan tadi, dalam ayat yang keempat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan di dalam Al-Kitab bahawa Bani Israel akan melakukan dua kerosakan yang besar. Kerosakan banyak tapi dua yang paling besar. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kamu akan bersikap sombong dan angkuh dengan keangkuhan dan kemusnahan yang begitu besar. Kemusnahan yang pertama adalah kemusnahan di zaman Nabi SAW, dan kemusnahan yang kedua adalah kemusnahan yang sedang berlaku pada hari ini. Kemusnahan ataupun bencana kerosakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada hari ini mempunyai keunikan yang tersendiri. Kerana di dalam ayat yang ke-6 surah Al-Isra, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim." Maknanya ketika mana bumi Palestin telah dibersihkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang kelima, dalam ayat yang ke-6 ini kata Allah Taala, giliran itu akan datang kembali, orang-orang Yahudi akan kembali menjadi kukuh dan berkuasa. Ya, tetapi dalam pusingan yang kedua ini, wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Kami akan perpanjangkan kepada kamu dengan sokongan harta dan juga wabanin dan juga tenaga manusia yang ramai. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami akan menjadikan kamu kelompok yang ramai. Perkataan penting dalam ayat ini ialah wa amdadnakum, kami perpanjangkan. Maknanya kekuatan orang Yahudi dalam pusingan kerosakan kedua mereka, yakni sekarang, adalah kekuatan yang datang daripada luar, diperpanjangkan pada luar, khususnya daripada Amerika Syarikat yang memberikan sokongan yang besar. Maknanya untuk mengubah apa yang berlaku di Palestin, sebahagian daripada agenda kita adalah pada mengubah public opinion yang berada di Amerika Syarikat, taxpayers yang berada di Amerika Syarikat. Dan dalam masa yang sama juga oleh kita yang berada di Malaysia, yang berada di mana sahaja, kita menyumbang kepada kekuatan orang-orang Yahudi yang berada di bumi Palestin, terutamanya pada consumerism, pada kita menggunakan, membeli barang-barang, bahan-bahan yang telah dibuktikan merupakan sokongan ekonomi kepada Palestin. Maka kita ada saham
Dan untuk membunuh seorang saudara kita di Palestin, dia tidak memerlukan kepada bom yang berharga 14 juta ringgit, tetapi cukup dengan satu peluru yang berharga 5 ringgit, iaitu sama harganya dengan satu burger di McDonald's. Jadi sahabat-sahabat, kita kata kita jauh sangat, tak ada kena-mengena dengan Palestin. Kita tanya sendirilah, apa kena-mengenanya kita dengan Allah SWT? Penting ke kita ni di sisi Allah SWT? Kita hanya salah seorang daripada hamba Allah yang wujud semenjak daripada Adam sampai sekarang. Di mana kita? Siapa kita? Tetapi kita rasakan kalau kita ni Allah abaikan, Allah kata kamu tak penting, you are so nothing, Allah tinggalkan kita, hancur kita. So walaupun kita kecil, tapi kita mahu kita signifikan. Dan kalau kita mahu kita yang kecil dan halus ini signifikan, kita kena mensignifikasikan apa yang signifikan di sisi Allah SWT. Dan apa yang berlaku di Palestin ialah sesuatu yang amat besar di sisi Allah SWT. Maka kita menganggap isu Palestin adalah isu kita, bukan kerana Palestin itu Palestin semata-mata, tetapi kerana Palestin itu besar di sisi Allah SWT. Dan apa sahaja yang besar di sisi Allah SWT mesti besar di sisi kita yang mahu dipandang signifikan oleh Allah SWT. Maka fikir-fikirkan dan renung-renungkan apakah peranan yang boleh kita lakukan untuk membantu. Dan kalau kita tidak mempunyai keupayaan besar untuk membantu umat Islam di Palestin, jangan kita memainkan peranan untuk menyusahkan kehidupan mereka di sana melalui kerjasama yang tidak kita berikan, khususnya pada membeli, memakai, memakan dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuktikan memberikan sumbangan secara langsung kepada kekuatan rejim Zionis di bumi Palestin. Ingatlah kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-7, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa in udtum udna. Kalau sekiranya orang Yahudi itu bermusuh dengan Allah, kembali buat jahat, maka Allah akan kembali membinasakan mereka. Dan juga aplikasi kepada kita dalam umumul lafaz, bahawa kalau kita kembali kepada Islam, Allah akan kembali memenangkan kita. Maka Palestin memanggil Muslim untuk kembali kepada diri mereka, jati diri mereka, agama mereka yang sebenar. Palestin bukan isu Palestin, Palestin bukan isu Gaza, Palestin bukan isu Jericho, Palestin bukan isu orang dunia Arab, tetapi Palestin adalah isu dunia umat Islam. Di mana sahaja kalimat tauhid la ilaha illallah diungkapkan, maka Palestin ada haknya ke atas diri kita. Semoga Allah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita untuk membantu umat Islam sana. Allahumma alaika bi'ada'ina al-yahud min a'da'ina min al-yahud al-ghasibin wan nasara al-mudillin wal munafiqin al-kha'inin fadamirhum tadmira ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.